Kiriman ini adalah datangnya daripada Said Nazruddin. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Nama saya Said Nazruddin. Apa khabar Cik Said? Saya nak berkongsi satu peristiwa tentang adik saya. Katanya di sini, ini berlaku pada tahun 2007, di mana adik saya pulang dan adik saya diikori oleh Pontianak. Memang kalau saya cakap ni, bila saya ceritakan, nak pun saya dengar cerita dari orang, kadang-kadang susah nak masuk akal, macam nak ketawa pun ada. Diikori oleh Pontianak. Kalau saya katakan diikori oleh jin, ramai akan fikir yang bukan-bukan. Jin tu mungkin keluar daripada, katanya di sini jin tu keluar daripada cerik macam asap. Itu yang kita selalu gambarkan bayangan jin tersebut. Tapi kalau cakap tentang Pontianak, tahu seram, menakutkan. Itu adalah nama yang diberikan oleh orang kita sendiri. Jadi saya menggunakan kata nama Pontianak lah Kisi. Adik saya ni bertugas dan seringkali balik agak lewat malam. Dia bertugas dalam bahagian retail 10 pagi sampai 10.30 malam. Selepas tutup kedai, sampai rumah nak dekat 12.30 malam. Daripada perhentian bas nak pulang ke rumah, kena lalu dekat satu kawasan ni. Ini merupakan satu taman. Taman ni ada tepat pejalan kaki lah menuju ke arah blok rumah saya. Dan hal ini dilakukan oleh adik saya berkali-kali. Setiap kali dia balik malam, dia akan lalu dekat kawasan yang disebutkan. Lama-kelamaan, dekat kawasan taman tu yang tidak begitu terang, ada lampu, tapi lampunya agak samar-samar menerangi perjalanan adik untuk sampai ke kolong blok. Adik saya ada dua pilihan. Satu, daripada perhentian bas nak pulang ke rumah, jalan mengikut taman yang agak malap tu. Memakan masa lebih kurang 4 minit, 5 minit baru sampai dekat kolong blok. Satu lagi cara, jalan luar taman. Yang ini memakan masa lebih kurang 12 minit baru sampai di kolong blok. Jadi kita ni selalu manusia nak ikut jalan ringkas, shortcut. Itulah yang adik saya lakukan, katanya Encik Said. Setiap kali dia jalan, ada sesuatu di salah satu pohon lah yang memerhatikan adik saya. Pulang jalan sana, dia tengok, lama-lama dia suka berkenan, dia ikut adik saya pulang. Pendengar Misteri Jam 12, kata Encik Said, tapi Alhamdulillah Kisi. Biar saya katakan sesuatu dahulu sebelum saya teruskan kisah. Dalam rumah semua orang solat. Ibu saya ni gemar mengaji. Pagi, petang, siang, malam, tengah duduk pun nanti dia akan mengaji. Ibu saya memang tak suka menonton TV. Nanti kalau kita dalam rumah, kita tonton TV, ibu saya akan masuk dalam bilik, tutup pintu dan dia akan mengaji. 24 jam Al-Quran tu di tangannya. Saya akur, kata Cik Said, sukar untuk ikut jejak langkah ibu saya. Tapi saya akan cuba. Jadi berbalik pada kisah, bila adik saya balik, nak masuk dalam rumah, mungkin benda yang ikut adik saya tu tak boleh ikut masuk sebab rumah tu dilindungi oleh malaikat-malaikat Allah. Dalam rumah sebelum masuk tu, Assalamualaikum. Kadang-kala bila saya tidur lewat, saya berada dekat ruang tamu sedang menonton TV. Waalaikumsalam. Buka pintu, adik masuk dalam, tutup pintu. Dalam saat adik nak tutup pintu, saya pernah bukan sekali beberapa kali ternampak dekat luar tu ada perempuan tengah berdiri sambil menunduk. Keadaan wanita yang saya nampak tu agak menyeramkan. Tapi selalunya saya akan nampak saat-saat pintu tu dah nak tertutup, baru nampak tercegat berdiri makhluk yang menakutkan. Dan akhirnya saya bertanya pada seseorang. Seseorang itu datang dan cuba periksa. Katanya yang ikut adik saya adalah Pontianak yang duduk dekat bawah taman depan rumah saya. Benda tu tak boleh masuk sebab rumah ni dipelihara. Dan sekarang ni adik saya kalau balik, saya kata pada dia, kalau saya boleh bangun, saya akan turun bawah jemput dia. Kalau tidak, saya nak dia jalan pusing jauh, tak kisahlah. Jangan jalan dekat taman yang gelap dan sunyi itu lagi. Terima kasih dan selamat tengah malam. Selamat tengah malam kepada pendengar Misteri Jam 12. Nama saya Nur Suhana. Casey boleh panggil saya Hana sahaja.
Pengalaman saya ini apabila saya kunjungi sebuah, ini saya tukar namanya kepada sebuah tempat tarikan pelancong di Singapura yang buka pada waktu malam. Saya dengan 2 orang anak, sebenarnya hasrat saya nak ke tempat ini dah lama. Tapi setiap kali saya nak pergi, ada saja urusan-urusan yang harus saya lakukan. Malah pada malam yang saya pergi ni pun, suami saya tidak dapat ikut kata Hana sebab bertugas. Dan ini setelah lebih kurang 3-4 kali lah. Ya, 3-4 kali saya batalkan. Dan anak-anak masih bertanya nak pergi. Akhirnya bila berpeluang untuk pergi, suami tak boleh sebabnya kena tugas. Saya terpaksa sebab dah janji anak dah lama kisi. Kita pergi. Sampai di sana sekitar jam 6. Kita pun belilah tiket untuk masuk, ya, iaitu tiket menaiki tram di dalam tarikan pelancong tersebut, membeli souvenir dan sebagainya, makan, minum. Jadi bila masuk ke dalam tu dah pusing dengan tram yang disiapkan di sana, katanya Hana. Dah tu saya ajak anak saya berjalan kaki pula. Sebabnya ada beberapa bahagian di mana kalau kita menaiki kenderaan yang disiapkan, memang kita tak nampak. Jadi kita juga dinasihatkanlah, kalau boleh kita berjalan kaki, menggunakan laluan yang lain pula. Pendengar Misteri Jam 12. Saya dengan anak bertiga jalan. Mula-mula ramai kisi. Belakang saya ada orang, kiri ada orang, jalan, sama-sama jalan, turun bukit. Kemudian ada yang belok kiri, ada yang belok kanan, ada yang jalan terus. Sampai satu tahap hanya saya dengan anak saya berdua saja yang ada. Saya pun rasa seram sikit lah. Sebabnya secara jujur saya katakan, kata Hana, saya memang jenis yang tak berani. Saya memang jenis yang tak suka berada di tempat-tempat sunyi dan agak gelap. Saya memang tak suka. Kerana anak-anak saya buat. Tengah berjalan, kita sampai dekat satu kandang. Kandang ini merupakan kandang harimau kalau tak silap saya. Ada satu cermin kisi. Berdiri depan cermin tu. Kemudian saya sedang membaca description lah pada kandang tersebut. Anak saya ni dah tak sabar nak tengok haiwan dalam kandang tu. Mereka dekatkan diri dengan cermin yang ada di hadapan mereka. Tahu-tahu saya dengar anak saya, iaitu anak perempuan saya dengan anak lelaki saya ni, macam bergaduh. Anak perempuan saya kata, "Abang, got monkey inside, white colour," kata anak saya. Anak lelaki saya kata, "Mana ada monyet kala putih?" Mereka bergaduh antara satu sama lain, padahal kita berada dekat kandang harimau. Pendengar Ria 897. Setelah tu saya pun meleraikan anak saya yang sedang dua-dua ni bertekak lah. Anak saya yang perempuan tanya, Mami, there's a white monkey inside," kata anak saya. Dan saya perhatikan, mana ada monkey sayang, ini kan kandang harimau. "You look properly there." "Mana?" "On top of the tree," kata anak saya. Casey dan pendengar Ria 897, apabila saya pandang ke arah anak saya tunjuk, memang benar Casey. Dekat atas pokok nampak benda putih. Tapi yang membuat saya rasa takut, yang saya pandang bukan monyet. Casey, seolah-olah kelihatan seperti ada susuk tubuh manusia tau. Macam orang tengah duduk dekat dahan, berpeluk tubuh dengan baju putih, rambut hitam panjang. Astaghfirullahalazim. Saya istighfar. Anak lelaki saya tanya, Mami, why?" Tak ada apa-apa. Mami cuma nampak lizard. Kan Mami takut lizard? Saya kata pada anak-anak yang saya ternampak cicak. Sebab saya memang penakut dengan cicak. Saya pimpin tangan anak lelaki dengan anak perempuan, pusing tinggalkan tempat tu Casey. Tengah berjalan ni Casey, nak turun ke bukit, nak pergi ke tempat lain. Saya tak cakap bohong. Anak saya yang teguh, saya pun turut dengar suara seseorang mengilai pada malam tu. Anak perempuan saya bertanya, Mami, tu suara apa?" Abang dia tahu Casey. Abang dia tahu apa yang dia dengar. Abang cakap, "Mami, abang takut." "Dahlah, Ilham, jangan fikir bukan-bukan." Kita berjalan, dan saya Casey dapat rasakan macam ada sesuatu yang ikut kami dari belakang.
Anak lelaki saya terus diam dan berubah. Dia cakap lagi, "Mami, Ilham takut." Saya terpaksa batalkan niat untuk pergi ke tempat-tempat yang lain. Malah, saya dengan anak-anak saya patah balik, naik bukit untuk pulang ke tempat asal yang kami masuk tadilah. Bila berada di luar tu, kami pun duduk berehat, minum air, makan sebelum kita pulang ke rumah. Pendengar dia misteri jam 12. Katanya Hana, yang paling menakutkan apabila saya tenung dekat pokok tu, nampak kisi bentuk putih. Tapi bila perhatikan betul-betul, kelihatan seperti seseorang sedang duduk dekat dahan pokok dengan baju putih yang panjang, rambut yang panjang. Saya rasa mungkinlah, kata Hana, saya ternampak Pontianak. Yang ini datangnya daripada pendengar. Kata di sini, apa khabar Kisi? Pendengar Misteri Jam 12. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nama saya Nordin, bukan nama sebenar. Saya terpaksa menggunakan nama samaran. Dahulu, kata Nordin, tapi sebelum tu, ini adalah kiriman dari seberang tambak. Nordin kata, dahulu saya pernah berkhidmat sebagai pembantu seorang tukang ubat. Kalau tukang ubat ni namanya beralas lah. Yang violent tu tak nak sebut lah ya. Katanya saya pernah berkhidmat sebagai seorang pembantu tukang ubat di salah sebuah kampung di seberang tambak. Terpulang pada Kisi dan juga pendengar rancangan Misteri Jam 12 untuk percaya pengalaman saya ini ataupun tidak. Banyak upacara, banyak perkara pernah saya lakukan membantu tukang ubat ini. Dan saya nak sentuh tentang satu perubatan khas yang dilakukan oleh tukang ubat ini. Prosesnya memang amat sangat menakutkan. Kalau seseorang itu mempunyai sejenis gangguan, gangguan ini orang itu disihir lah. Disihir dengan pendamping yang datang. Ada satu upacara yang dipanggil tidur keranda, di mana si polan yang kena dirawat ini akan dibiarkan tidur di dalam keranda yang telah pun digunakan oleh, ya bayangkan keranda yang telah pun digunakan oleh 7 wanita yang mati ketika beranak. Jangan tanya saya bagaimana keranda itu boleh dimiliki oleh tukang ubat ini, tapi dikatakan inilah keranda bekas 7 wanita yang mati beranak. Keranda itu disimpan dalam bilik khas dan kebanyakan rawatan yang dilakukan oleh tukang ubat ini adalah membiarkan si pesakit tidur di dalam keranda tersebut untuk 1 malam. Tapi sebelum seseorang itu tidur di keranda itu, ada syarat-syarat yang harus dipatuhi. Antaranya, tak boleh makan daging untuk 40 hari. Antaranya, tak boleh, katanya di sini tak boleh melakukan ibadah lah selama 40 hari. Dan banyak lagi perkara-perkara yang dikatakan adalah cara-cara proses rawatan yang diceritakan oleh Nordin, bukan nama yang sebenar. Jadi pendengar Ria 897, bagaimana agaknya? Sebenarnya apa yang berlaku? Dan kita akan kembali dengan kisah Nordin. Satu teknik rawatan tidur keranda yang diceritakan oleh Nordin akan kembali selepas ini. Saya akan terus kepada bahagian di mana rawatan ini dijalankan, apa yang berlaku pada pesakit tersebutlah. Sebenarnya kisahnya agak panjang. Ada 1, 2, 3, 4 muka surat. Tapi saya akan terus ke bahagian di mana rawatan ini dijalankan. Jadi setelah saya menderas kisahnya dan memahami pengalaman yang dikongsi oleh Nordin, bekas pembantu tukang ubat, pendengar Ria 897, apa yang bakal saya ketengahkan anggap sebagai hiburan. Jangan percaya, jangan mudah taksub, jangan terikut-ikut. Ingat, itu yang penting. MJ12 100% sebagai satu hiburan saja. Jadi pendengar Ria 897, pesakit yang mengalami
gangguan sihir. Akan disuruh tidur di dalam keranda, dan keranda ini adalah pernah digunakan oleh bekas wanita yang mati beranak sebanyak 7 kali. Setelah si pesakit ini mengikuti pantang larang, seperti dikatakan tadi, tak boleh makan daging merah, ya, tak boleh beribadah semua selama 40 hari dan banyak lagi perkara yang saya tak nak kongsi dengan anda. Selepas itu barulah pesakit ini akan dibawa masuk ke dalam bilik khas yang ada keranda yang menakutkan ini. Dan si pesakit ini pula, ya, dikatakan di sini, si pesakit ini pula tidak boleh dibenarkan memakai pakaian-pakaian lain kecuali kain kafan yang digunakan untuk membungkus wanita yang mati beranak. Memang susah nak percaya, tapi itulah. Kain kafan ini sebenarnya telah pun digali, kubur yang ditanam wanita mati beranak. Keluarkan mayat, buka kain kafan, letak balik mayat dalam kubur, tanam, dan itulah kain kafannya. Jadi badan tu dililit dengan kain kafan, dibawa wanita ni masuk. Bila wanita ni baring, tukang ubat ini akan bakar kemenyan dan mula akan membaca mantra-mantra. Wahai perempuan mati beranak. Dan diteruskanlah dengan bacaan mantra tersebut yang mana saya tak nak teruskan untuk membaca pada anda, pendengar Ria 897. Bila dibacakan mantra, orang yang sakit tu akan baring dalam keranda. Selepas itu, bilik tu akan dibiarkan gelap. Pintu bilik ditutup, tetapi tingkap bilik akan dibuka seluas-luasnya. Dekat tingkap bilik itu akan diletak barang seperti mainan kanak-kanak, memanggil makhluk Pontianak datang. Jadi kalau seseorang yang mempunyai terkena perbuatan sihir di mana ada pendamping, kalau si Pontianak ni datang, pendamping ni akan rasa takut dan akan terus lari keluar kembali kepada tuannya. Itulah antara logik rawatan ini, katanya. Katanya Encik Nordin, bukan nama sebenar. Jadi Pontianak yang ketujuh ni akan datang, masuk ke dalam bilik yang diseru. Kalau pendamping ni nampak, dia akan terus lari. Tapi masalahnya, Casey, kebanyakan kes dia datang, benda ni kalau datang ada tanda-tanda bunyi burung hantu dekat luar rumah. Bunyi burung hantu, bunyinya jauh sangat. Makanya benda tu dah dekat. Benda tu yang maksudkan adalah Pontianak. Jadi kalau tengah duduk dah habis rawatan tu kan, semua keluar duduk dekat ruang tamu. Nanti kadang-kala sedang duduk dan menunggu, dengar bunyi burung hantu pada waktu malam. Kalau dengar bunyi itu, dah sampailah dia. Dia akan masuk ke dalam bilik mengikut cerita yang dikabarkan di sini. Jadi kalau benda yang ini nampak, pendamping ni nampak, dia akan lari. Tapi masalahnya kebanyakan kes, si Pontianak ni datang, dia akan terus terpikat dengan orang yang baring dalam keranda, kalaulah orang yang baring tu adalah wanita. Dan daripada pendamping A dah keluar, pendamping B masuk, lebih susah. Mula-mula setahun tak dapat detect. Ingatkan masalah semua dah selesai. Tapi setelah lebih kurang setahun, barulah ada tanda-tanda yang si pesakit ni terkena gangguan makhluk yang dipanggil. Tapi pada mulanya dia tidak fikirkan itu makhluknya. Pendengar Ria 897, saya mohon maaf, setakat di sini saja kisah daripada Cik Nordin, bukan nama sebenar, yang dapat saya bacakan. Benar ataupun tidak, rancangan Misteri Jam 12 sebagai satu hiburan saja.
Dan selepas ini akan saya kembali bersama dengan anda untuk saya kongsi kisah tentang penampakan iaitu bukan Pontianak lah, tetapi seringkali kalau kita ternampak kain putih dekat pokok ni, seringkali itu juga kita akan kaitkan kejadian itu dengan penampakan Pontianak. Yang ini berlaku kepada seorang pendengar, rumahnya di tingkat 3 dan rumahnya pula menghadap betul-betul tingkap rumahnya di hadapan tu adalah sebatang pohon yang amat besar. Jadi pohon ni pula kadang-kala akan menimbulkan rasa seram, rasa segan pula. Jadi pendengar kita ni seringkali kalau nampak pohon ni dia akan tutup tingkap, tutup langsi. Si suami pula suka buka, katanya, "Kenapa awak tutup tingkap? Panas tahu tak?" Jadi inilah kisah yang ingin saya bacakan dalam rancangan Misteri Jam 12. Bertemankan saya, Casey, di Ria 897. Kita kembali selepas ini. Anda tunggu sekejap. Betes. Bes. Bes. Pendengar Ria 897, kiriman ini datang daripada seorang pendengar yang katanya penampakan kain putih beberapa kali kelihatan di hadapan pokok yang ada di hadapan rumahnya. Saya tinggal di tingkat 3. Dan kisah ini terpulang kepada Casey dan juga para pendengar Misteri Jam 12 yang lain untuk percaya ataupun tidak. Ada waktunya kadang-kala bila terpandang depan pokok yang ada di hadapan rumah saya ni, kadang-kala ternampak macam ada kain putih yang tersangkut pada pokok itu. Pada mulanya saya ingatkan memang benar-benar ada kain putih yang tersangkut. Tetapi kadang-kala bila dah beberapa minggu, kain putih itu akan datang lagi. Dan ini membuat saya rasa takut dan meremang sebenarnya. Saya akan dengan secara automatik pergi ke depan tingkap tu, tarik langsir, tutup langsir. Dan kalau suami saya nampak, suami saya akan marah. Katanya, "Kenapa tutup tingkap, kan panas?" Memang rumah kami ni agak berbahang sedikit. Dengan buka tingkap ni dapatlah kurangkan sedikit rasa bahang bila angin tiup masuk ke dalam. Tapi masalahnya sekarang, saya sering kali nampak kain putih, Casey. Kain putih yang ada di pokok. Pernah saya ternampak sekali itu kain putih. Saya ni masuk ke dalam bilik nak panggil suami untuk tengok. Panggil suami keluar. Bila pandang saja dekat tingkap untuk tengok pokok tu, kain putih yang tadi saya nampak hilang entah ke mana. Saya pernah juga sekali tu, bila saya berada dekat ruang tamu sedang menonton TV. Kebetulan Casey, televisyen yang ada di ruang tamu, belakang televisyen tu adalah tingkap. Tingkap ruang tamu, di mana tingkap itu menghadap pokok yang saya katakan. Tengah duduk tengok TV dengan suami, tahu-tahu suami bangun, pergi dapur untuk ambil air. Saya ni tengah tengok, sedang menonton TV dengan suami. Waktu tu jam 10 lebih malam. Anak saya seorang saja dah pun masuk tidur. Dalam biliknya, tiba-tiba saya terperasan kain putih yang sama, Casey, kain putih yang sama. Entah dari mana kain tu datang. Bila saya terpandang saja kain tu, secara automatik dah pun ada di sana. Yang hairan, saya toleh tengok suami. Suami datang, saya nak beritahu suami sekali lagi, kain tu hilang begitu saja. Takkanlah kalau orang tersangkut kain, hampir setiap minggu kadang-kadang ternampak. Mustahil hal ini boleh berulang setiap kali, setiap minggu, Casey. Jadi saya rasakan mungkin itu adalah sesuatu gangguan yang ada di depan pokok rumah untuk menakut-nakutkan saya. Terima kasih. Itu dia kiriman daripada Kak Fatimah untuk rancangan Misteri Jam 12. Yang ini datangnya daripada Hafika berkongsi pengalaman. Katanya, "Assalamualaikum Casey." Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Casey, saya nak berkongsi pengalaman. Yang ini saya ringkaskan saja. Saya tempoh hari dapat rasakan dalam rumah saya ni macam ada benda yang tak kena. Kemudian saya dapatkan bantuan seorang pakar perubatan Islam. Pakar tu datang rumah saya. Kemudian bila saya tanya apa yang ada dalam rumah, dengan segera dia kata, "Dalam rumah awak ni ada kakak cantik." Saya dengar pun saya terperanjat. Dalam hati tertanya tahu, macam mana si Dini boleh tahu ni? Tapi Casey, secara jujur saya katakan, memang dalam rumah
saya takut nak duduk dalam rumah sendiri. Nak selepas waktu maghrib sampai jam 3 pagi. Antara waktu maghrib sampai jam 3 pagi, ada kalanya nanti akan terdengar bunyi sesuatu. Kadang-kadang dengar bunyi macam orang memanggil nama saya. Kadang-kala terdengar dalam rumah ni bunyi orang menangis. Dan itulah saya dengan suami dapatkan bantuan, katanya Hafika. Jadi bila pakar tu mengatakan dalam rumah ni ada kakak cantik, saya macam tak percaya. Dan saya dengan suami sebenarnya telah pun mendapatkan seorang lagi pakar. Konon-kononnya nak dapatkan second opinion lah, katanya Hafika. Jadi setelah lat lebih kurang nak dekat 2 minggu tau. Yang pertama kita dapatkan bantuan pakar. Pakar ni datang, dia periksa, dia buat tu buat ni. Tahu-tahu dia kata, rumah awak ni ada kakak cantik. Dan dia berikanlah penjelasan di mana dia duduk, apa dia buat. Jadi saya dapatkan 2 minggu lah kalau tak silap saya, katanya Hafika. Dengan suami dapatkan seorang lagi pakar perubatan. Yang ini adalah nama yang telah pun direkomendasikan oleh seorang teman pendengar Misteri Jam 12. Anda bayangkan, bila saya, katanya Hafika, dengan suami jemput pakar tu datang ke rumah, pakar yang kedua ni pun sama. Rumah awak ni ada perempuan cantik. Kalau dah 2 orang yang tak kenal antara satu sama lain cakap benda yang sama, ini bermakna ada sesuatu dalam rumah. Suami saya tanya soalan cepu mas. Assalamualaikum Haji Yunus, minta maaf, kalau boleh tahu dalam rumah ni dekat mana? Benda tu duduk dalam rumah bawah katil awak. Saya dengar, saya terperanjat. Pendengar Misteri Jam 12, katanya Hafika, sebab itulah kisi, ada kalanya bila saya dengan suami sedang duduk dekat ruang tamu, bila kadang-kala terpandang dalam bilik yang gelap, bawah katil nampak macam ada perempuan tengah baring. Malah bukan saya, suami pun mengalami perkara yang sama. Masya Allah kisi, bila dengar perkara itu berlaku, saya terkejut. Macam mana dia boleh masuk, saya tak kisah. Dan saya kata pada pakar tu, Haji Yunus boleh tolong tak? Boleh tak keluarkan? Kemudian Haji Yunus beritahu, benda ni dah lama duduk sini. Dia bukan datang masuk suka-suka. Ada orang sengaja tinggalkan. Kemudian Haji Yunus pun cakap pada saya, kita ni manusia seringkali bersangka baik dengan orang. Itu kadang-kala membuat kita ni jadi lemah. Sebab bila kita bersangka baik, nanti orang akan ambil kesempatan. Ada baiknya kita harus sentiasa berwaspada. Orang yang tinggalkan barang dalam bilik, mungkin, saya tak pastilah, kata Haji Yunus, mungkin nak tumpang solat. Dia awak pun benarkan orang tu masuk bilik, solat dalam bilik. Saya dengan suami pun terfikir, ada kisi, ramai orang yang datang, ada yang nak solat, kita akan suruh solat dalam bilik. Jadi Haji Yunus menasihatkan saya dengan suami, bukan tak boleh orang solat, boleh, Alhamdulillah, itu satu kewajipan sebagai seorang Islam. Tapi biarlah dia solat dekat ruang tamu, ataupun mungkin dekat bilik solat khas, bilik tidur, bilik peribadi kita. Jangan kasih orang masuk. Nak orang yang tak kenal ataupun yang tak begitu rapat lah, kawan-kawan semua tak payah masuk bilik. Biar dia dekat luar. Ada orang tinggalkan sesuatu dalam bilik awak. Benda tu bawah katil. Saya tengah cakap dengan awak pun saya boleh nampak dia terbaring bawah katil. Pernah tak kadang-kadang malam hari bila awak tidur, awak rasakan dalam bilik tu macam ada orang? Saya pun kata pada Haji Yunus, memang ada perasaan yang sama. Malah seperti saya katakan tadi, kadangkala bila sedang menonton TV dengan suami dekat ruang tamu, seperti terperasan di bawah katil bilik yang gelap, macam ada perempuan tengah baring.
Pendengar Ria 897, kisah yang ingin saya bacakan berikut ini datang daripada Nurlina. Dan Nurlina memberitahu pengalaman beliau ini berlaku ketika dia memandu pada waktu malam. Dan ini kisah yang diceritakan berlaku ni dekat kawasan Bukit Batok lah. Di mana bila dia nak pulang tu, apa yang dia lakukan pada malam itu, dia lalu dekat tepi tasik Bukit Batok. Jadi kata Nurlina, saya memang takut nak jalan tepi tasik tu nak pada waktu malam seorang diri. Apa yang terjadi malam tu, saya dengan teman-teman telah pun makan malam lah di salah sebuah kedai kopi berdekatan dengan tasik tu. Kita members lama dah jarang jumpa sebab masing-masing dah ada komitmen keluarga. Jadi bila ada peluang tu kita akan jumpa, berkumpul beramai-ramai, dan bila nak pulang tu kita pulanglah sendiri, masing-masing ada kenderaan, kita pulang ke tempat ke rumah masing-masing. Dan saya ni dah terlampau penat dan mengantuk. Kalau nak pusing jauh, malas. Jadi saya rasa inilah satu-satunya jalan shortcut yang harus saya gunakan untuk pulang ke rumah saya. Jadi anda bayangkanlah, jalan yang disebutkan ni di Bukit Batok ni, di sebelah mungkin kanan tu rumah-rumah flat, sebelah kiri ni adalah tasik yang ada berbukit-bukit lah. Kawasan Bukit Batok Tasik ni pada tahun 80-an kalau tak silap saya, di mana ada kes-kes yang dikaitkan dengan tasik ni. Ada pelajar yang mati lemas dekat tasik ni, ada orang yang tiba-tiba dalam keadaan seolah-olah ni terkena sampukan, berjalan sampaikan dia masuk lompat ke dalam tasik dan lemas, tapi ada juga yang dapat diselamatkan. Dan katanya tasik ini juga tempat orang buang saka, buang barang dan sebagainya lah. Jadi sedikit gambaran kepada pendengar yang berada di luar Singapura. Jadi tasik ni dalam pengalaman yang diceritakan ni, tak tahu benar ataupun tidak, ya, tasik ni dikatakan memang berhantu ataupun memang berantai, tempat ni angker. Jadi sesiapa yang nak lalu dekat tasik ni, ada satu jalan ni lah, konon-konon jalan ringkas, jalan shortcut yang boleh digunakan untuk ke sebelah lagi kawasan di Bukit Batok. Kalau tidak, kena buat satu pusingan yang agak jauh lah kalau yang memandu. Jadi malam tu beliau katakan beliau malas nak pusing kerana dah terlampau penat dan mengantuk. Sebab lepas kerja dia jumpa teman-teman, duduk lipat chill sampai lewat malam. Dia pun mengambil keputusan untuk lalu dekat tasik yang disebutkan. Bila saya tengah memandu pada malam tersebut, ya, kata beliau ni, saya pun turunkan tingkap kiri dan kanan. Memang sebab saya tak hidupkan aircon, nak rasalah angin yang agak sejuk pada malam tu. Tengah memandu, tiba-tiba pandu perlahan-lahan, angin tiup masuk ke dalam. Saya boleh bau harum, Gisi. Bau harum ni tak tahu datang dari mana, tapi bau harum mula masuk ke dalam kenderaan. Dan bau harum ni bukan bau harum wangi yang menyegarkan, bukan, tapi bau harum ini adalah bau harum yang menakutkan. Susah untuk saya jelaskan kepada Kisi dalam tulisan bagaimana bau harum yang menakutkan. Tapi bila dah bau ni, bulu rumah saya mula meremang. Terus dengan segera saya naikkan tingkap kiri dan kanan, tutup tingkap, saya buka aircon. Jadi tengah memandu, tiba-tiba Kisi, saya terperasan daripada rear view mirror. Side view mirror, bukan rear tapi side view lah, cermin untuk lihat kenderaan sebelah kiri. Jadi side view mirror saya sebelah kiri ni, saya bila tengok cermin tu, saya boleh nampak sebahagian dari tingkap belakang. Apa yang saya nampak ni memang memeranjatkan. Apabila saya ternampak sebahagian daripada tingkap belakang, seperti ada wajah seseorang sedang lekapkan mukanya dekat tingkap belakang kenderaan yang saya pandu. Dia lekapkan mukanya dan dia sedang senyum bila saya terlihat wajah tersebut. Saya terkejut, dan dalam keadaan terkejut tu saya tertekan accelerator pedal saya ni. Ya, bila tertekan ni, kenderaan yang saya pandu bergerak dengan laju, dan waktu itu adalah seleko untuk saya belok. Jadi bila saya nak belok seleko tertekan laju, saya hampir-hampir hilang kawalan dan langgar tiang lampu. Sebabnya kenderaan saya dah naik dekat atas pejalan kaki. Tapi mujurlah, saya dapat tekan brek just in time, kata beliau.
sebelum terlanggar kepada tiang lampu yang ada di tepi jalan tersebut. Pendengar Ria 897, saya berhentikan kenderaan, masih lagi dekat atas pejalan kaki. Saya cuba tenangkan diri, saya istighfar beberapa kali. Kemudian saya kebelakangkan kenderaan perlahan-lahan untuk kembali ke atas jalan raya dan pandu untuk pulang ke rumah. Casey, saya memang benar saya nampak ada wajah orang yang sedang dilekapkan pada tingkap belakang kenderaan yang saya pandu. Pendengar Ria 897, anda bayangkan apa yang dialami oleh pendengar kita ini amat menakutkan dan berkaitan dengan kisah diceritakan lagi. Kalau Casey nak tahu, di Tasik Bukit Batuk ni lah, dekat kawasan Bukit Gombak ni, banyak sejarah-sejarah yang menakutkan. Ibu saya pernah ternampak ada Pontianak terbang daripada satu pokok ke pokok yang lain pada waktu malam, dan waktu itu bapa saya sedang memandu melalui jalan yang sama. Ibu ternampak seperti kain putih dari jauh terbang dari satu pokok ke pokok yang lain. Kalau nampak benda macam tu, takkanlah manusia, mestilah makhluk yang dikenali sebagai Pontianak yang terlihat pada malam tersebut. Terima kasih Casey dan selamat tengah malam. Kisah gangguan kuntilanak begini, pengalaman yang diceritakan saya dah cuba fahami. Biasalah kalau kita ada rakan-rakan dari Indonesia yang berkongsi pengalaman ni, ada sedikit perbezaan daripada susunan ayat, penggunaan bahasa. Jadi saya akan cuba bacakan dalam bahasa Melayu kiriman daripada Mustafa. Pengalaman gangguan kuntilanak di rumah, di kediaman saya, kata beliau, iaitu Mustafa dan isterinya. Mereka ni adalah pasangan suami isteri yang baru saja berumah tangga dan tinggal di sebuah rumah yang waktu itulah tinggal di sebuah rumah hanya berdua saja. Jadi gangguan kuntilanak bagaimana boleh berlaku? Pada mulanya gangguan ini hanya setakat penampakan. Selalunya saya dan isteri kadang-kala sedang duduk, nanti kami macam rasa seperti ada orang di jendela rumah kami. Sedang dari luar ni memandang ke dalam rumah. Nanti bila saya tenung dan lihat ke arah jendela rumah, ternyata tidak nampak sesiapa yang ada di sana, katanya Encik Mustafa. Dan kemudian isteri saya juga pernah menegur dan memberitahu saya yang dia rasa seperti ada orang di luar rumah. Jadi ada kalanya waktu itu sedang menonton televisyen, saya akan bangun, bangkit dari tempat duduk, saya akan keluar dan cubalah tengok di luar rumah ni kalau ada sesiapa sekiranya yang benar-benar berada di pekarangan rumah kami, katanya Encik Mustafa. Tapi sememangnya tidak ada sesiapa pun yang ada di kawasan luar rumahnya. Jadi inilah kisahnya diteruskan dalam rancangan Misteri Jam 12. Apa sebenarnya yang berlaku dan paling dahsyat apa yang menghantui Encik Mustafa dan isterinya. Kata Encik Mustafa, pada mulanya seperti anda dengar tadilah, gangguan kuntilanak ataupun Pontianak ni berlaku hanya berada di kawasan luar rumah beliau sahaja. Dan gangguan ini semakin hari semakin kerap berlaku di luar rumah. Malah kadang-kala bila sedang tidur dengan isteri, nanti akan dengar bunyi orang cakar, mencakar tingkap ataupun pintu di ruang tamu rumah kami. Ada kalanya bila saya terbangun dari tidur, saya akan dengar bunyi cakaran. Bila saya dengar betul-betul, bunyi cakaran tersebut datang daripada jendela bilik tidur kami ataupun kamar tidur kami, kata Encik Mustafa. Isteri saya juga pernah kejutkan saya, katanya terdengar bunyi cakaran dekat tingkap, tapi biasalah kita tak akan berani nak buka tingkap pada waktu tersebut. Sampaikan, katanya Encik Mustafa, pada suatu hari itu ketika saya dengan isteri baru pulang setelah menghadiri satu majlis, waktu pulang ke rumah jam 10 lebih malam. Kawasan rumah kami memang amat gelap sebabnya kami keluar pada waktu pagi dan belum sempat untuk hidupkan lampu. Ada waktunya saya dengan isteri akan keluar makan malam. Jadi bila sebelum kami keluar tu, kami akan hidupkan lampu di bahagian depan rumah dan di ruang tamu lah. Tapi pada hari yang disebutkan, katanya saya terpaksa keluar awal, jadi lampu tak dapat dihidupkan dan menerangi kawasan rumah kami.
Bila sampai di rumah KC, katanya Encik Mustafa, saya tolak pintu saya dengan isteri terperanjat apabila ternampak ada wanita berpakaian putih sedang duduk di ruang tamu sambil menunduk. Rambutnya panjang sangat sampai ke lantai. Anda bayangkan pendengar ya. Jadi akhirnya kita memanggil seorang Pak Kiai yang datang dan membantulah. Dan rupa-rupanya diselidik, ditanya, disoal, disiasat. Pernah KC, di halaman rumah kami bahagian belakang, agak tidak jauh daripada kediaman kami, ada sebatang pohon pisang di sana. Dan pohon pisang itu telah pun berbuah pisang dan juga ada jantung pisangnya. Isteri saya memang nak sangat makan jantung pisang untuk dimasaklah satu masakan orang-orang kita, katanya Encik Mustafa. Jadi pada malam itu, sekitar jam 9 malam, saya telah pun ke belakang rumah, pergi ke pokok pisang dan menebang jantung pisang untuk dimasak oleh isteri saya. Saya tidak pasti. Mungkin itulah gangguan yang dihadapi kerana mengambil sesuatu bukan hak milik saya. Dan dari itulah saya diganggu dengan isteri amat teruk sangat-sangat. Tetapi dengan berkat kesabaran, akhirnya kami mendapat rumah yang baru dan telah pun berpindah ke rumah yang lain. KC, rumah itu sekarang didiami oleh keluarga yang lain. Dengar-dengar cerita juga, keluarga itu ada kalanya terkena gangguan seperti di luar rumah ada orang cakar ataupun ketuk-ketuk pintu dan tingkap rumah mereka. Ini datang daripada Nora Arifin, katanya. Assalamualaikum KC dan juga para pendengar Misteri Jam 12. Nama saya Nora Arifin. Saya adalah pendengar yang mendengar rancangan MC 12 dari Johor Bahru. Kisah yang saya nak ceritakan ini tentang anak saya pernah ternampak Pontianak, KC. Yalah, cara dia gambarkan, saya pasti yang dia lihat tu adalah kakak cantik ataupun Pontianak. Ini berlaku dekat kawasan rumah saya. Dan kisah ini terjadi di Kampung Pendas di Johor. Pengalaman, di Kampung Pendas di Johor, bukan Johor Bahru ya. Di Kampung Pendas di Johor. Jadi pengalaman yang Nora ceritakan, yang ringkas saja, hari itu merupakan hari Selasa kalau tak silap saya. Anak saya ni baru saja balik daripada kelas mengaji sekitar jam 9 lebih malam. Dan kemudian anak saya lari, meluru masuk ke dalam rumah. Saya ni pula sedang duduk dekat ruang tamu, sibuk menonton drama, KC. Kemudian tengok anak saya tercungap-cungap. Saya tanya, kenapa ni Wan? Anak saya pun cakap, Ibu, katanya. Kenapa Wan? Dekat atas rumah, bumbung, ada kain putih, Bu. Orang pakai kain putih, panjang. Anak saya bercakap dengan penuh semangat. Anak-anak kecil ni, KC, kalau mereka ceritakan sesuatu, tidak mungkin dan mustahil mereka nak buat cerita tentang nampak sesuatu dekat atas bumbung rumah. Kemudian, bila anak cakap macam tu, meremang bulu rumah saya buat seketika. Saya pun kata, dah lah, tak apa. Jangan keluar lagi, tutup pintu. Saya pun tutup pintu, anak duduk dengan saya. Lazimnya kalau dia balik dari kelas mengaji, beg mengaji itu, beg mengaji dengan adanya Al-Quran tu akan disimpanlah dalam almari dalam bilik dia. Kemudian songkok dia akan buka baju, dia akan pergi dapur, cari makan sebab lapar. Tapi pada malam tu dia balik, dia duduk dengan beg selimpang yang masih belum lagi dibuka daripada tubuhnya. Songkok masih lagi dipakai, duduk dekat sofa dengan saya tengah tengok drama. Saya pun kata, Wan, pergilah simpan beg. Buka baju, songkok tu buka. Pergi. Bu, saya takut lah, Bu. Wan takut. Tak takut apa. KC, beberapa saat selepas saya katakan, jangan takut, nak takut apa? Saya dengar dekat atas bumbung rumah saya, seperti ada tapak kaki orang berlari, KC. Bayangkan pendengar 897 FM. Saya terdiam. Ibu, bunyi apa tu ke atas? Tanya anak saya. Saya hanya membidas dan memberitahu, mungkin kucing kot. Itulah peristiwa, walaupun saya tak nampak. Cara anak saya gambarkan ketika dia pulang daripada kelas mengaji. Dia nampak orang pakai baju kain putih, panjang. Saya dah tahu, mungkin kehadiran makhluk
Pontianak. Terima kasih dan selamat tengah malam. Pendengar Misteri Jam 12. Tadi saya cuba lakonkan semula video yang dikirimkan kepada saya. Saya mohon maaf, saya tidak mendapat keizinan untuk berkongsi video tersebut. Mungkin biasa untuk melindungi orang yang ada dalam video tu. Dan katanya di sini, saya hanya berkongsi dengan Casey supaya Casey dapat berkongsi keresahan yang dialami oleh keluarga saya, Casey. Dan selepas ini, bolehlah Casey tolong hapuskan video ini. Jangan tunjuk pada sesiapa mahupun isteri Casey. Saya menghormati permintaan anda dan saya telah pun hapuskan video yang anda kirimkan kepada saya. Dalam video yang dikirimkan kepada saya berkenaan dengan isteri kepada pengirim ini yang hanya ingin dikenali sebagai Mail, kata beliau, isteri saya dah pun terkena buatan orang, dah pun macam-macam perawat saya berusaha untuk dapatkan, masih lagi dalam proses rawatan. Katanya Encik Mail, nanti bila masuk waktu maghrib akan mula gangguan yang menghantui kami sekeluarga. Pendengar Ria 897, kata beliau lagi dalam kiriman email kepada saya dalam rancangan Misteri Jam 12 yang disertakan video. Dari video yang saya lihat ni, isteri kepada Encik Mail dirakamkan berada dalam bilik, sedang berada di atas katil, dalam keadaan sedang menyangkung. Dan dalam masa yang sama ada seorang lelaki yang saya tak kenal siapa, beliau pun tidak beritahu, tapi mungkin saya rasa adalah seorang perawat. Ya, video ini dirakam agak jauh sedikit dan perawat ini sedang membaca surah. Surah yang dibacakan adalah ayat kursi dalam rakaman tersebut. Dan bila dibacakan, keadaan isteri kepada Encik Mail sedang menyangkung, kemudian mulutnya ternganga luas. Yang sound, bunyi yang saya bunyikan agak serupa dengan apa yang ada dalam video ini. Bila pakar itu membaca Ayatul Kursi, dalam video itu saya terlihat, ternampak isteri kepada Encik Mail dalam keadaan menyangkung, mendongak, mulut ternganga sambil membuat suara yang saya bunyikan tadi, yang agak serupa dalam video ini. Dan kepalanya tu, diangguk-angguk beberapa kali dengan begitu laju. Pakar baca dan baca dan baca. Dan pakar itu mengambil sarung tangan, letakkan atas kepala isteri, kemudian pakar tu dengan jari telunjuk menolak kepala isteri Encik Mail, dan kemudian ini yang terjadi pendengar Ria 897. Abang, tolong bang, sakit bang. Abang, tolong, sakit bang. Hei, sakitlah bodoh. Mula-mula dalam video tu, keadaan isteri Encik Mail meminta tolong suami. Katanya sakit bang. Pakar tu, jari telunjuknya masih ada di dahi isteri Encik Mail, yang mana dahi itu ditutup dengan sarung tangan, masih lagi ditunjuk dan masih lagi dibaca surah. Dan isterinya mula-mula terpekik, kemudian terus keluar suara isteri kata, abang tolong bang, tolong bang. Pakar tu tetap baca dan baca sampai satu tahap mungkin kesakitan dan suami tak respon, suruh pakar berhenti, tidak. Jadi tiba-tiba suara bertukar menjadi suara sesuatu yang saya menuntun sedikit meremang. Kata, sakitlah bodoh. Kau tak tahu ke sakit? Pendengar Misteri Jam 12.
Jadi itu video yang saya lihat dan saya cuba gambarkan situasi. Kita berbalik kepada kiriman email yang dikirimkan kepada saya oleh Encik Mail. Saya tidak pastilah, Casey. Apakah perbuatan saya dengan isteri membuat orang benci sangat pada isteri saya tidak tahu. Dah lama, Casey, kami mencari pakar untuk membantu merawat isteri. Tapi nanti pakar datang, benda tu akan tinggalkan seperti yang dijanjikan. Tapi lat beberapa minggu datang balik, isteri saya akan berkelakuan pelik. Waktu tu kalau saya tak sedar, nanti kita berada di luar ke dalam kereta, dalam rumah, isteri akan diam saja. Dia diam, termenung jauh, main dengan rambut. Dah tahu dah, Casey. Dah tahu dah. Orang yang mungkin tak suka dengan isteri saya hantar lagi yang lain. Jadi setiap kali datang dirawat adalah makhluk-makhluk lain yang mendampingi isteri saya. Gangguan ini berterusan dari maghrib. Kalau nasib saya baik, pukul 1-2 pagi isteri saya tidur. Ya, 1-2 pagi itu selepas dirawat tidur dan alhamdulillah tidak gangguan. Tapi ada kalanya maghrib sampailah nak dekat subuh baru isteri saya kembali macam biasa. Tapi pada petang-petang hari, pagi-pagi hari, kelakuannya agak berbeza. Dia tak suka campur dengan orang, lebih terperap dalam bilik, tutup pintu. Saya berbual dengan dia, kadang-kadang okey, kadang-kadang nanti dia akan cari gaduh, cari pasal dengan saya. Kalau betul saya tak faham keadaan isteri saya, dah lama kisah kita selalu bergaduh, dah lama. Oleh kerana saya fahamlah, sebab tu saya cuba kawal emosi dan perasaan saya. Memang kesian saya melihat keadaan isteri. Badannya dulu agak gempal sedikit. Berat badannya lebih kurang dalam 93. Tapi sekarang makin kurus, Casey. Sekarang dah turun, dah jatuh, saya tak tahu berapa. Tapi dari tengok susuk tubuh isteri, memang dah turun berat badan isteri saya atas perbuatan orang yang tak suka dengan isteri saya, Casey. Jadi pendengar Ria 897, dari video yang dikirimkan pada saya memang tidak boleh berkongsi sebab ini amanah. Saya tonton dan saya dibenarkan untuk lakonkan semula dari apa yang saya nampak. Bila saya tengok ni, agak meremang sedikit bulu rumah saya. Dan dalam video tersebut yang dirakamkan oleh Encik Mail, katanya cuba Casey perhatikan pada cuba Casey perhatikan pada saat yang ke-28. Apabila isteri saya sedang mengerang kesakitan bila pakar ini membaca, di tepi isteri saya macam ada rambut lebihan, rambut ekstra. Padahal rambut isteri saya ni tidak begitu panjang, tidak sampai sentuh di bahu. Tapi sebelah kiri, kalau tengok video tu, rambut isteri saya seolah-olah sampai panjang ke belakang. Pakar mengatakan orang yang hantar barang ni, yang menghantui isteri saya adalah makhluk Pontianak. Saya berharap dan berdoa supaya satu hari nanti orang yang berbuat demikian ini akan berhenti daripada melakukannya. Sebab kalau kami berdua suami isteri sekeluarga ada salah, kami mohon maaf dari hujung rambut sampai hujung kaki. Kisah berikut ini yang ingin saya bacakan adalah kiriman daripada pendengar kita. Ini daripada mana ni? Siapa namanya? Kejap Okey, ini dari Amy Amy berkongsi pengalaman, katanya Assalamualaikum Gisi, Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Amy, saya berasal dari Kelang. Pengalaman yang saya nak ceritakan ni adalah satu peristiwa yang berlaku di rumah lama saya. Dahulunya saya tinggal di sebuah apartmen. Ini merupakan satu kondominium lah, yang agak lama sedikit. Dan saya mempunyai seorang jiran, jiran makcik ni yang saya nak ceritakan ni tentang apa yang beliau lakukan ni memang menakutkan saya dan juga beberapa jiran yang tinggal sama tingkat dengan beliau. Makcik ni dengan saya, kita tinggal di tingkat 8 Kisi, di kondominium, di sebuah apartmen kondominium. Dan sekarang ini bangunan tu pun dah tak ada lagi, dah dirobohkan untuk pembangunan yang lain lah. Tapi saya pun dah berpindah, katanya Amy. Waktu kejadian ini berlaku, makcik ni Casey, sebenarnya saya tak tahu yang dia adalah seorang tukang ubat. Waktu tu baru saja pindah. Jadi apa yang berlaku,
saya ni telah pun diberitahu oleh seorang lagi penduduk lah di tingkat yang sama, mengatakan makcik yang tinggal betul-betul sebelah dengan rumah saya ni adalah tukang ubat, bomo lah. Dipendekkan cerita, jiran saya satu ni menyuruh saya berhati-hati. Katanya makcik ni nanti suka buat benda-benda yang pelik-pelik. Jadi saya pun ambil apa yang dikongsi ni sebagai hanya nak dengar-dengar begitu sajalah, katanya teman kita ni. Dan bila saya pindah tu hari Isnin Casey. Hari Isnin berpindah, hari Selasa tak ada apa-apa, hari Rabu tak ada apa-apa, masuk hari Khamis malam Jumaat. Tahu-tahu waktu maghrib rumah saya ni bau asap kemenyan. Kuat sangat bau asap kemenyan. Dan saya terfikir, dari mana ni datang? Dan memang benar Casey, asap kemenyan tu datang daripada rumah makcik di sebelah rumah saya. Pendengar Ria 897, itu satu perkara yang mungkin biasalah. Orang-orang Melayu kita ni suka mengasapkan rumah setiap hari Khamis malam Jumaat. Saya pun tak pasti kenapa, tapi saya tidaklah melakukannya. Jadi pendengar Ria, selanjutnya, ada kalanya bila saya balik agak lewat malam, saya akan nampak ada seorang gadis ataupun perempuan berdiri di hadapan pintu rumah makcik di sebelah saya. Perempuan tu diri sambil memandang ke arah pintu depan rumah makcik tu dan menunduk ke bawah. Saya ingatkan itu salah satu pelanggan yang datang untuk mendapat kerawatan. Tapi dalam hati setelah saya masuk rumah tertanya, waktu pukul 12.30 malam, takkanlah malam-malam hari macam ni ada orang datang nak dapat kerawatan. Saya pun tidaklah indahkan sangat. Sampaikan beberapa kali ternampak susuk tubuh wanita yang sama. Jadi pada satu hari, saya ni sebenarnya berjumpa dengan jiran yang sama sekali lagi yang memberitahu saya tentang makcik yang tinggal di sebelah rumah saya. Kemudian dia tanya, "Engkau pernah tak balik malam-malam hari lepas 12.30 malam? Kau pernah tak nampak ada perempuan berdiri depan pintu rumah makcik?" Saya fikir balik, saya ada beberapa kali pernah nampak. Jadi saya pun cakaplah, pernah beberapa kali pernah nampak. Adakah itu anak makcik ataupun adakah itu merupakan pesakit? Kata saya kepada jiran yang sedang berbual tentang makcik ni lah. Jadi dia katakan, kalau kau nak tahu, itu Pontianak. Makcik tu letak depan rumah dia. Kau tahu tak, makcik ni banyak musuh. Macam-macam bomoh nak jatuhkan dia. Sebab orang yang selalu datang dekat dia adalah orang yang dah kena sihir, orang yang dah kena buat. Saya terdiam Casey. Saya pun kata, awak ni macam buat cerita je. Biar betul, takkanlah dah beberapa kali saya nampak tu Pontianak. Mustahil, tak pernah pun dengar orang nampak hantu. Terpulanglah pada awak. Baik-baik tau, jangan sampai dia toleh. Kalau nampak wanita tu berdiri depan pintu rumah, cepat-cepat masuk dalam. Jangan cuba tengok dia, jangan cuba pandang. Kalau dia sedang berdiri, memandang ke depan tak apa. Tapi kalau dia sedang berdiri, pandang depan, saat awak sedang melihat dia, dan dia toleh melihat memandang anda, naas, engkau akan kena ganggu. Jadi saya pun tak percaya tahu Casey, kata jiran saya ni mungkin yang nak memburuk-burukkan makcik tersebut. Saya pun cakap lagi, awak ni biar betul. Janganlah sebarkan fitnah. Tak mungkinlah saya nampak tu Pontianak. Orang lah orang. Engkau ni baru tinggal sini kan? Kau tak tertanya ke mana pergi jiran sebelah kau? Kau tak tertanya ke mana pergi orang yang dulu tinggal rumah kau ni? Dua-dua jiran, sebelah kanan makcik dengan jiran yang duduk rumah kau dulu ni, dah pernah kena ganggu. Dorang balik malam-malam, nampak perempuan tu. Lepas tu tengok tenung lama-lama. Sampaikan dia pusing dengan mata yang terbeliak. Terus kena ganggu. Aku kasih kau amaran, jangan tengok dia. Pendengar Misteri Jam 12, saya akan cuba sedaya yang saya mampu untuk balik sebelum 11 malam setiap hari. Takut Casey, tapi sekarang saya bersyukur saya dah berpindah.
Rumah yang saya pernah tinggal dahulu telah pun dirobohkan. Terima kasih. Selamat tengah malam. Dari seorang pendengar Kelang, Malaysia. Baik, silakan 669-11897. Yang ini daripada pendengar kita berkongsi peristiwa. Kata, Assalamualaikum KC. Waalaikumsalam. Nama saya Nordin. Saya ingin berkongsi kisah yang ringkas kepada KC dalam MJ12. Saya pernah membantu ayah saya lah waktu kecil dahulu menuri getah di ladang getah. Dan kami akan bangun pagi ni kami akan bangun seawal 4 pagi, dah keluar rumah pergi ke ladang getah menuri getah. Sewaktu pagi itulah saya dengan abah pergi berdua, dan abah akan turi satu pokok, saya akan turi pokok yang lain. Dan pada hari itu, pada pagi itu, ketika saya sedang menuri sebatang pohon ni, saya ternampak dari jauh susuk tubuh seorang wanita berpakaian serba putih. Seperti apa yang selalu kita bayangkan lah, wanita berdiri, baju putih sampai ke lantai, rambutnya panjang. Saya bila ternampak, saya ingatkan itu adalah orang biasa. Kemudian bapak saya ni ingat lagi, datang pada saya. Tanya ni, Din, kau dah habis Din? Jom kita pergi tempat lain. Bila dia datang sambil dia bertanya ni, saya kata, kejap pak saya tengah tori ni. Tiba-tiba bapak saya istighfar, kemudian dia membaca ayat kursi KC. Dia baca, dia sembuh dekat mana saya sedang berdiri. Katanya, Din, sini Din, cepat sini. Saya pun tanya, kenapa bak? Tanya saya kepada bapak saya. Kemudian bapak saya kata, tak ada apa-apa Din, jom kita pergi tempat lain ya. Tengah jalan KC, bapak saya dengan saya dengar dengan jelas sangat-sangat bunyi ada orang mengilai. Bunyinya agak jauh, tapi kedengaran sangat-sangat. Pada pagi yang disebutkan, inilah antara cabaran bertugas bekerja sebagai seorang penuri getah. KC, pukul 4 pagi dah keluar rumah nak menuri. Kadang-kala bahayanya binatang buas. Ada juga penuri-penuri berdepan dengan harimau. Pernah. Tapi yang paling teruk, penuri-penuri berdepan dengan gangguan. Gangguan di mana makhluk jin syaitan berkeliaran pada waktu itu sebelum azan subuh berkumandang. Mak saya dahulu sebelum dia tidak begitu sihat katanya lah, pernah menemani bapak saya menuri. Mak saya pernah beberapa kali nampak KC dekat tu. Fikirkan itu adalah itu adalah batang pohon pohon getah. Bila mak sampai, mak dapati itu bukan pohon. Malah bila mak pandang atas, rupa-rupanya depan mak adalah kaki kepada hantu galah. Memang susah kita nak faham dan memang susah kita nak bayangkan. Mungkin cerita ni dibuat-buat, tapi bila saya pernah kena atau nampak susuk tubuh, saya pun dapat bayangkan apa yang mak saya pernah kena gangguan. Terima kasih dan selamat pagi. 669-11897. Berikut kisah yang ingin saya bacakan adalah kiriman datangnya daripada Seri. Dan Seri katanya dalam kiriman email kepada saya, kisah yang dialami oleh saya ni KC, ini adalah satu peristiwa, dan hal ini pernah diceritakan oleh rakan saya. Dan bila saya terkena gangguan ini, saya katanya sini baru saya percaya apa yang dialami oleh teman saya. Kalau sudah bersedia, kita teruskan kisah dalam rancangan Misteri Jam 12. Kisah yang diceritakan ini pernah dialami oleh rakannya. Tapi bila dengar rakan beliau ceritalah teman, tak pastilah adakah ini teman di tempat tugas, teman mungkin dahulu bekas kawan sekolah. Bila diceritakan oleh teman kepada saya dan beberapa orang rakan yang lain ni, saya memang tak percaya. Cuma saya duduk dan dengar saja. Dalam hati saya berkata, dia ni macam betul ceritakan hal-hal macam ni. Mana ada kisah macam ni. Jadi apa yang diceritakan oleh teman saya ni tentang beliau dahulu pernah diikori oleh Pontianak. Bila dengar macam nak ketawa ke si. Manusia kena ikut Pontianak, ikut balik rumah. Saya ni macam nak ketawa betul ke si.
Jadi saya pun iakan saja dan dengarlah apakah kisah yang diceritakan. Jadi dia beritahu antara tanda-tanda yang beberapa kali berlaku dan dia ambil indah tak indah lah. Macam dia tidak ambil tahu, tidak ingin tahu tentang apakah antara tanda-tanda ada sesuatu yang digelar sebagai Pontianak berada di sekitaran kita. Antaranya adalah bau. Bau tu daripada busuk bertukar wangi, kemudian bertukar busuk balik. Baik-baik kalau bau macam tu. Baik-baik. Kalau bau busuk bertukar ke wangi, wangi jadi busuk balik. Ya Allah, ada baiknya. Kata pengirim kita ni, ada baiknya. Satu, jangan terus balik rumah. Yang kedua ni, bacalah apa yang kita tahu, baca dan baca dan baca. Dan mintalah supaya kita dilindungi. Anda bayangkan, pendengar Ria 897. Kisah yang diceritakan ni memang cukup menyeramkan. Pengalaman yang tak dapat dilupakan. Jadi, bila teman ceritakan, aku pernah ikut, ini contoh lah, ini tak ditulis, cuma saya gambarkan pada anda semua. Aku pernah diikut oleh Pontianak balik rumah aku. Teman ni, dalam hati ni macam, nak ketawa lah, Mana ada orang cerita pernah ikut Pontianak balik. Dan lanjutan kisah tu, kata kawannya, bila dia nak masuk ke dalam rumah tu, dia sebelum dia langkah, dia beri salam. Tolak pintu, langkah kaki kanan, tutup pintu perlahan-lahan. Berdiri juga depan pintu, dia baca surah 3 kul. Habis baca surah 3 kul, baru dia terus masuk ke dalam tandas di mana dia ambil wuduk. Supaya apa jua yang ikut tidak akan dapat kekal dalam rumah tersebut. Jadi apa yang dialami oleh teman kepada beliau ni memang satu perkara yang dia rasa tak mungkin akan berlaku. Dan hal ini terkena pada dirinya, anda bayangkan. Kita kisah yang disebutkan sinilah. Sebabnya kalau saya nak baca bagaimana cara temannya kena permulaan, lepas tu beliau macam mana dia kena, agak sukar. Sebabnya panjang ada lebih kurang beberapa muka surat ni. Saya ringkaskan kisahnya. Jadi sekarang ni, kata beliau, pada suatu hari ni saya balik sekitar jam 1 pagi. Tengah jalan dekat kolong blok, mula-mula katanya di sini bau busuk. Busuk sangat. Jadi saya pun tak fikir bukan-bukan. Sebabnya saya jalan betul-betul dekat tepi kawasan rumput. Mungkin bau najis. Tak apa, saya jalan. Bila tengah tunggu lift daripada tingkat atas nak turun ke bawah, dari bau busuk bertukar, tahu-tahu bau harum, wangi. Dan bau wangi yang saya maksudkan ini, bau harum bunga cempaka. Kemudian, bila lift sampai, bertukar menjadi bau busuk. Saya ni, lift sampai, saya terus masuk dalam, pulang ke rumah. Bila sampai rumah, maaf cakaplah Kisi, saya ni ada tabiat. Bila balik rumah, keluarkan kunci, buka pintu, terus masuk dalam. Astaghfirullahalazim, lupa beli salam. Anda bayangkan, dia lupa beri salam. Masuk dalam rumah, kemudian dia ambil wuduk, ikut apa teman dia buat, cuma dia tak beri salam ni. Dan akhirnya dapat dia salin pakaian, masuk ke dalam bilik dan nak tidur. Pada malam yang disebutkan itu, tengah baring ni, dah bersihkan diri, dalam hati berkata, Alhamdulillah, selamatlah dia tak ikut aku balik. Ya Allah. Tahu-tahu dekat atas almari, nampak ada macam benda hitam bergerak. Casey, antara bahagian atas almari saya dengan siling dalam bilik saya, ada gap, ada ruang antara siling dengan bahagian paling atas almari saya. Dekat antara siling dengan almari, bumbung almari itu, saya nampak ada benda hitam. Bila saya perhatikan betul-betul, dia tengah baring Kisi dekat atas almari yang panjang. Tangannya pegang tepi almari. Saya nampak dengan jelas Kisi. Terus saya pandang ke arah lain dan saya baca dan terus baca dan baca. Bila dah penat tu, saya rasa saya tertidur sebenarnya. Terlelapkan mata saya. Anda bayangkan pendengar Ria, yang dialami oleh teman kita ni, dia nampak Pontianak baring dekat bahagian atas almari. Baring. Mungkin saya rasa sambil dia baring, dia juga memerhatikan teman kita ini.